Salam sejahtera pelajar. Saya Encik Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Saya guna sambung bahagian yang ketiga dalam bab 5 sumber manusia, iaitu bab yang terakhir dalam pengajian perniagaan SCPM Penggal 1. So dalam pelajaran kali ini kita akan bincang penentuan keperluan sumber manusia. Okey, iaitu kita akan jelaskan kaedah atau cara menentukan keperluan sumber manusia, iaitu ada 3 kaedah: meramal sumber dalaman dan luaran, carta penggantian dan inventori kemahiran. Ini adalah fakta khusus. Okey, meramal sumber dalaman dan luaran, carta penggantian dan inventori kemahiran. Dan kita juga akan bincang apakah faktor-faktor yang menentukan keperluan sumber manusia. Okey, adakah kita nak tambah pekerja, kurangkan pekerja, melatih pekerja. Okey, semua ini bergantung pada beberapa faktor. Ini pun fakta khusus. Okey, iaitu perubahan teknologi, perubahan sosio, ekonomi, pertumbuhan perniagaan dan penamatan perkhidmatan. So, 4 faktor ni boleh menentukan keperluan sumber manusia syarikat kita. Okey. Okey, kaedah menentukan keperluan sumber manusia. Apa caranya? Okey, cara yang pertama ialah kita boleh meramal sumber dalaman dan luaran. Okey, sumber dalaman merujuk pada mereka yang bekerja dalam organisasi. Pekerja yang sedang berkhidmat. Okey, mereka yang sedang berkhidmat dalam organisasi dipanggil sumber dalaman. Jadi kita kena buat anggaran bilangan pekerja yang diperlukan pada masa hadapan. Okey, sebab setiap tahun ada pekerja yang bersara, ada pekerja yang mungkin berhenti, okey. Mungkin ada pekerja yang ada masalah disiplin. Kita kena buat ramalan. Berapa pekerja yang diperlukan pada masa hadapan? Itu dipanggil sumber dalaman. Okey. Sumber luaran ni calon pekerja dari luar organisasi. Dia tak kerja dengan kita, tapi dia bekerja di luar ataupun dia sedang mencari pekerjaan. Dia seorang lepasan universiti. Dia dipanggil sumber luaran. Jadi kita juga kena buat anggaran berapa pekerja luar yang kita perlu ambil untuk organisasi. Mungkin pekerja dalaman ni tak cukup. Jadi terpaksa ambil orang luar. Okey. So untuk orang luar ni kita boleh guna kaedah seperti apa? Pengiklanan. Kita boleh guna khidmat agensi pekerjaan, rujukan universiti, rujukan pekerja sedia ada dan sebagainya. Okey. Iklan dalam surat khabar boleh, ataupun kita minta agensi pekerjaan. Ada banyak agensi pekerjaan di Malaysia. Okey, contohnya Monroe Consulting, Michael Page, ACE, okey. Ada banyak agensi pekerjaan yang boleh bantu kita cari pekerja. Okey, ada kalanya rujukan universiti. Okey, pihak universiti akan recommend mencalonkan beberapa pelajar untuk syarikat tertentu. Okey, rujukan pekerja sedia ada. Pekerja syarikat kamu mungkin dia cadangkan rakan dia ke saudara dia yang layak. Okey, so ada banyak cara untuk mendapatkan sumber luaran. Ingat dalaman maksudnya mereka yang sedang berkhidmat dalam organisasi, luaran maksudnya pekerja dari luar organisasi. Okey. Carta penggantian. Okey, replacement chart carta penggantian ni dia memberi gambaran. Okey, satu gambaran tentang pekerja kita yang boleh mengganti kekosongan. Maksudnya kita gunakan pekerja kita untuk ganti kekosongan. Okey, contohnya pengurus pemasaran akan bersara tahun depan. Nak ganti dia dengan siapa? Adakah pengurus pegawai pemasaran yang sesuai yang boleh ganti jawatan dia? Okey. So dalam carta penggantian ni kita ada maklumat tentang kemahiran, kelayakan, pengalaman, okey, supaya kita boleh cari pengganti kalau ada yang bersara atau meletak jawatan. Dan carta ni perlu di-update, dikemaskini sepanjang masa, okey. Ini adalah contoh, okey, contoh carta penggantian. Katakan pengurus pemasaran ni akan bersara, okey, pada tahun depan, okey. Kita ada 3 calon. Pengurus pengeluaran, pengurus pemasaran, pengurus sumber manusia. Ini adalah contoh carta penggantian. Kalau kamu perhatikan, pengurus pengeluaran ni prestasi dia cemerlang dan dia sudah bersedia. Pengurus pemasaran ni prestasi cemerlang tapi dia perlukan latihan tambahan. Pengurus sumber manusia ni prestasi dia okey dan tanda tanya, maksudnya dia mungkin tak sesuai lah untuk dilantik sebagai pengurus besar. So antara 3 calon ni, kalau kamu perhatikan, yang boleh menggantikan pengurus besar ialah siapa? Pengurus pengeluaran. Sebab dia cemerlang dan sudah bersedia. Itu dipanggil carta penggantian. Okey? Okey, yang kedua, inventori kemahiran. Okey, inventori kemahiran maksudnya kita simpan maklumat tentang kemahiran yang dimiliki oleh pekerja. Contohnya, dalam fail peribadi pekerja, kita merekodkan kelayakan akademik.
apa kemahiran yang dia ada. Kemahiran memasak, okey, kemahiran memandu, kemahiran bahasa, kemahiran menggunakan komputer, itu kemahiran yang dimiliki. Latihan dan kursus yang dia pernah hadiri, okey. Minat dia apa, pengalaman dia apa. Semua ni dipanggil inventory kemahiran. Inventory maksudnya stok, okey. So kita simpan maklumat tentang kebolehan, keupayaan pekerja kita, okey. Yang ni pun kita kena kemaskini sepanjang masa, kena update sebab mungkin latihan yang dibuat tahun lepas dengan tahun ni berbeza. Jadi kamu kena update. Okey? Dan dengan ini kita boleh memahami kemampuan dan kompetensi pekerja. Kita boleh tahu pekerja kita ni okey ke tak okey. Bergantung pada inventory kemahiran. Okey? Cikgu bagi contoh ni yang bahasa Inggeris lah. Okey? Ini untuk tentera. Okey? Untuk tentera. So, apa jawatan dia, apa responsibility dia, apa yang dia pernah buat, okey, kelayakan akademik dia, latihan profesional, apa anugerah yang dia pernah terima, apa skill unik yang dimiliki, ini untuk tentera, okey. Yang ini juga kamu gunakan untuk jawatan lain, okey. Okey, bahagian yang kedua, faktor penentuan keperluan sumber manusia. Okey, yang paling penting adalah perubahan teknologi, okey. So, bila teknologi berubah, kita kena pastikan pekerja kita ada kebolehan yang sesuai ikut perubahan teknologi ni. Okey? Kalau tak ada, kamu kena sediakan latihan. Kalau kamu tak dapat sediakan latihan, kamu terpaksa mencari pekerja yang ada kebolehan dalam teknologi baru. Okey? Itu perubahan teknologi. Okey? So, satu, pastikan pekerja ada kebolehan. Kalau tak ada, kamu kena sediakan latihan. Okey? Contohnya, perkembangan dalam IT menyebabkan pengurus sumber manusia Syarikat Pengeluaran Perabot menyediakan program latihan untuk pekerja dan juga melantik pekerja yang ada kemahiran IT. Sebab teknologi berubah, kamu terpaksa mengubah keperluan pekerja kita. Okey? Yang kedua, perubahan sosioekonomi. Okey? Faktor demografi semakin berubah. Taraf pendidikan semakin berubah. Okey? Contohnya Malaysia ni, kita menuju ke arah negara tua. Okey? Aging nation sebab mereka yang umur 50 tahun ke atas ni semakin meningkat. Okey, sebab tu dipanggil aging nation. Jadi mungkin satu hari nanti kamu terpaksa menggaji pekerja-pekerja yang berumur lebih daripada 60 tahun. Okey, itu perubahan demografi. Taraf pendidikan. Okey, dulu kita ada ramai pekerja yang tamat darjah 6 atau tahun 6. Sekarang ni kerajaan kata semua pelajar wajib belajar sampai tingkatan 5. Kerajaan sediakan pendidikan percuma sampai tingkatan 6. Jadi, kelayakan akademik sekarang ni semakin meningkat. Itu dipanggil perubahan sosioekonomi. Jadi, keperluan sumber manusia ni banyak bergantung pada faktor demografi dan taraf pendidikan. Okey? Contohnya, oleh kerana taraf pendidikan di Malaysia ni semakin meningkat, kita dapat pekerja yang berkualiti. Kualiti pekerja meningkat. Okey? So, kamu terpaksa memberi pekerjaan yang sesuai mengikut keperluan kelayakan mereka. Okey? Itu dipanggil perubahan sosioekonomi. Yang ketiga, pertumbuhan perniagaan. Okey? Business growth, pertumbuhan perniagaan. Perniagaan ni bila berkembang, menyebabkan jualan barang kita meningkat dan kamu terpaksa menambah pekerja. So, bilangan pekerja ni banyak bergantung pada perkembangan perniagaan. Okey? So, perkembangan perniagaan juga berlaku bila kita buka cawangan baru, kita mulakan perniagaan baru. Okey? So, akan menyebabkan perubahan dalam keperluan tenaga manusia. Okey? Contohnya, katakan kamu seorang, syarikat kamu ni Syarikat Pengeluaran Perabot. So, syarikat ni nak buka perniagaan baru iaitu perniagaan restoran. So, dia perlukan pekerja tambahan. Atau katakan kamu ni seorang pengurus sumber manusia dalam syarikat yang menyediakan restoran, okey, restoran makanan segera. Katakan restoran ini nak buka sebuah pusat bimbingan, okey, kolej masakan. Jadi kita perlukan pekerja tambahan. Okey, itu mencuburi perniagaan baru atau kita kembangkan perniagaan kita. Okey, contohnya peningkatan jualan syarikat pengeluaran perabot menyebabkan pengurus sumber manusia terpaksa menambah bilangan pekerja sebanyak 30%. Ini berkaitan dengan pertumbuhan perniagaan. Okey. Yang keempat, penamatan perkhidmatan. Okey, kita kena berhentikan mereka. Berhentikan pekerja ya. Keadaan ini berlaku bila ada pekerja yang bersara wajib.
Umur bersara Malaysia ialah 60 tahun. Jadi pekerja akan bersara pada umur 60 tahun. Mungkin ada yang bersara secara sukarela. Okey, contohnya biasanya wanita yang berkahwin, mungkin mereka kata tak nak sambung kerja dah. Okey, mereka nak bersara. Mungkin ada yang bekerja dah 10 tahun, mereka nak mencuburi perniagaan. Jadi mereka akan berhenti secara sukarela. Mungkin juga ada pekerja yang dibuang kerana masalah tindakan disiplin. So, ini semua akan menyebabkan kita mengambil pekerja baru. Okay? So, contoh, pengurus sumber manusia syarikat perabot perlu mengambil pekerja baru untuk menggantikan 5 penyelia pengeluaran yang akan bersara wajib tahun ini. Ini faktor penamatan perkhidmatan. Okay? So, antara faktor yang kita bincang tadi adalah perubahan teknologi. Okay? Sosioekonomi. Okay? Berkaitan dengan pertumbuhan perniagaan, penamatan, perkhidmatan. Okey. Faktor lain seperti keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi melambung atau meleset. Kalau ekonomi melambung, keperluan pekerja akan bertambah. Sebab syarikat terpaksa keluarkan barang yang banyak, jualan kita meningkat, kamu terpaksa menambah pekerja. Kalau ekonomi meleset, kamu terpaksa kurangkan bilangan pekerja. So, ini akan menentukan berapa pekerja yang kita perlukan. Contohnya, pengurus sumber manusia syarikat terpaksa memberhentikan 140 orang pekerja disebabkan oleh kemerosotan prestasi perniagaan akibat kegawatan ekonomi. Itu faktor ekonomi ya. Okey. So, uraikan 3 kaedah menentukan keperluan sumber manusia. Okey, 3 kaedah ya. Okey, yang kita bincang tadi, meramal sumber dalaman dan luaran. Okey, itu kaedah. Okey. Jelaskan kaedah menentukan keperluan sumber manusia iaitu carta penggantian, inventory kemahiran. Okey. Uraikan 3 faktor penentuan keperluan sumber manusia iaitu perubahan teknologi, sosioekonomi, okey, pertumbuhan perniagaan, bincang yang itu. Okey. So 4 dan 5 ni jelaskan, kena ada contoh. Okey. Uraian 1, contoh 1. Jadi kamu dapat 2 markah. Okey. Alright, so ini saja untuk bahagian yang 3. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang kemuskilan, ada masalah, bolehlah kamu komen kat cikgu. Cikgu akan bantu kamu secepat yang mungkin. Okay, bye pelajar.